أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat berhimpun, kita dapat bersua dan berada di dalam majlis halaqah ilmu. InsyaAllah semoga majlis diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Para malaikat melebarkan sayapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut
oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, setelah agak sekian lama, ramai yang bertanya, lama tak nampak ustaz. Jadi mohon maaf tuan-tuan kerana pada bulan-bulan yang lalu saya terlibat dengan majlis hafazan Quran peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jadi ditaklifkan sebagai jurulatih kepada peserta-peserta hafazan wakil wilayah persekutuan. Jadi duduk lama sana. Jadi alhamdulillah lah, ada juga yang johan untuk peserta wilayah dan dengan program-program yang lain lah. Ala kulli hal, malam ni diberikan peluang bersama dengan tuan-tuan dapat bersama kita kembali menyambung perbincangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah seperti biasa saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian kita sama-sama selawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab pada muka surat 333. Masih lagi dalam bicara peperangan Badar Al-Kubra dan di penghujung tajuk. Yang ini insya-Allah kita dapat habiskan pada hari ini insya-Allah. Pada tajuk kecilnya, yakni Al-Quranul Karim membicarakan tentang peperangan Badar. Jadi kita dah bincangkanlah tuan-tuan, Al-Quran yakni pada surah Al-Anfal menyebutkan secara panjang lebar, digambarkan kurang lebih seperti komentar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang peperangan yang hebat ini, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Tuan-tuan muslimin pada jemaah sekalian, pada tahun kedua Hijrah Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan puasa ke atas orang-orang Islam. Bahkan pada tahun kedua Hijrah itu dan sebelum terjadinya peperangan Badar Al-Kubra, memang umat Islam mereka sedang menjalani ibadah puasa, buat julung-julung kalinya. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah Al-Munawwarah, tahun yang pertama tak berlaku peperangan. Cuma adalah beberapa provokasi, ugutan demi ugutan, sariyah dan juga beberapa ghazwah. Tapi peperangan yang besar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang sama juga Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa kepada orang-orang Islam.
Dan memang disebutkan saat mereka berperang itu, saat para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in sedang menjalani ibadah puasa. Jadi ibadah puasa waktu yang sememangnya seseorang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Jadi memang orang yang tengah puasa sememangnya dia sangat dekat dengan Allah. Doanya mustajab. Apa yang dilakukannya insya-Allah mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada setengah orang, setengah ulama nak buat benda-benda besar, tuan-tuan, sama ada dia nak melakukan sesuatu dalam hidupnya, sebagai contohnya dalam ujian peperiksaannya dia puasa. Masa dia periksa tu dia puasa. Bahkan ada ibu ayahnya juga puasa sama, puasa sunat lah. Puasa doakan agar mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga kejayaan kepada anaknya yang sedang menghadapi ujian peperiksaan. Jadi ada yang diambil iktibar yang seperti itu. Subhanallah, sememangnya kerana waktu puasa tu waktu orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan ibadah puasa itu dia akan melahirkan banyak ibadah-ibadah lainnya. Kalau orang dia puasa, tuan-tuan, dia terasa dirinya nak baca Quran automatik. Subhanallah, dia ada kekuatan untuk itu. Dia kalau orang puasa, automatik dirinya rasa nak solat fardu berjemaah. Subhanallah, sebab tu kita tengok beza solat fardu di masjid-masjid dan di surau berjemaah ni. Biasanya bulan Ramadan jemaahnya semakin bertambah. Kalau di masjid saya sendiri, tuan-tuan, solat fardu subuh bulan Ramadan dia boleh pergi 9 ke 10 saf untuk solat fardu subuh. Tapi habis Ramadan je sekarang tinggal 2 saf. Jadi nak sebutkan, tuan-tuan, berbeza dengan bulan Ramadan. Kekuatan untuk melakukan ibadah itu lebih Tuhan bagi. Dekat seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sememangnya bukan sekadar kekuatan pada rohani dia saja. Ya, memang orang puasa ni rohani dia kuat, insya-Allah, dekat dengan Allah. Tapi dalam pada masa yang sama jasmani juga. Buktinya di dalam peperangan Badar Al-Kubra dan juga peperangan yang lain nanti kita akan bicarakan. Banyaknya kemenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada orang-orang Islam pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Begitu juga zakat fitrah, dan diterangkan qadar nisab zakat tersebut pada tahun yang kedua hijrah juga, dengan memfardukan zakat fitrah dan menjelaskan qadar nisab zakat lain dapat meringankan bebanan yang dideritai oleh ramai orang muhajirin, di mana mereka itu adalah orang-orang yang fakir, yang tidak mempunyai daya upaya untuk mendapatkan mata pencarian di muka bumi. Memang orang-orang yang berhijrah kita sebut muhajirin. Bila sebut sahabat-sahabat daripada bumi Mekah ke kota Madinah tu, tuan-tuan, digelar mereka muhajirin. Mereka berhijrah betul-betul semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang paling banyak hartanya dekat Mekah pun dia sanggup tinggalkan semua tu. Sanggup dia tinggalkan semua dunia, semua hartanya itu semata-mata berhijrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Jadi tuan-tuan, ramai daripada kalangan mereka ni yang hilang mata pencarian. Jadi bila adanya difardukan ibadah zakat ini, sememangnya meringankan bebanan orang-orang fakir, terutamanya daripada kalangan muhajirin. Sebab tu orang yang ada duit cukup kadar nisab haul dia wajib bayar zakat, kena bayar zakat. Itu dah ada hak orang dah tu pada harta-harta tuan-tuan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
pada harta-harta mereka itu adalah hak kepada lisail. Maknanya bukan semua harta kita itu yang kita sepatut bolot semua, tuan-tuan. Ada bahagiannya untuk orang, ada bahagian dia. Bukan semua, bukan separuh pun. Kan? Ada bahagian dia itu. Untuk orang-orang lisaili wal mahrum. Quran sebut ada bahagian dia tu. Sebab tu bila tahan harta itu, hilang keberkatan dia. Hilang barakah duit tu, hilang barakah hartanya itu apabila tidak ditunaikan zakat pada harta itu. Orang yang dia tunaikan zakat, orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar imannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, antaranya sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ulama mentafsirkan yang pertamanya iaitulah dia tunaikan zakat-zakat yang wajib bagi dirinya. Itu nombor satu. Kalau kita tunaikan zakat, kan, maka insya-Allah termasuk daripada golongan yang disebutkan pada ayat ini. Sememangnya kerana zakat-zakat itulah yang memberikan keringanan kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang susah, dan sememangnya itu ada hak-hak mereka, hak-hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Dalam peristiwa ni, dalam kisah ni, tahun kedua hijrah diwajibkan kewajipan zakat kepada orang-orang Islam. Di situ sejarah dia, tahun kedua hijrah. Demikian juga puasa di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sebab itu ramai yang mengambil kesempatan tunaikan zakat pada bulan Ramadan. Kaunter zakat saya dipahamkan PPZ sampai hari Sabtu Ahad bulan Ramadan je. Kan, dibuka seluas-luasnya untuk orang bayar zakat, ambil peluang di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Yang paling menariknya, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, permulaan disyariatkan Aidil Fitri ataupun hari raya orang-orang Islam ialah pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik sahaja mereka mendapat kemenangan di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Fasubhanallah, alangkah hebatnya perayaan ini yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka ni pertamanya puasa, jalani ibadah puasa tu. Kemudiannya perang pula. Dua-dua sahabat-sahabat berjaya laluinya. Pertama puasa. Sebab tu orang puasa dia layak raya. Kan? Orang yang puasa penuh dapat jalani ibadah puasa tu dengan sebaiknya, dialah orang yang selayaknya meraihkan Aidil Fitri. Ini kadang-kadang yang tak puasa tu yang lebih. Kan? Seminggu sebelum raya dah pasang lagu raya. Dia pula yang over. Puasa tidak. Raya yang diraihkan dulu, iaitu yang salah. Kan? Patutnya Ramadan raya tunggulah dulu. Orang yang berjaya menjalani ibadah puasa, malam qiyamul lailnya pula, ya Allah, tak cukup tidurnya, baca Quran lagi, kan? Banyak mujahadahnya pada bulan Ramadan. Bila mana masuk saja 1 Syawal, dia orang yang paling layak melaksanakan atau menjalani, kan, perayaan pada hari tersebut. Bersih jiwa, bersih. Aidil Fitri, dia kembali kepada fitrah, bersih balik. Tu yang rasa Allahu Akbar. Tu hebatnya puasa, hebatnya raya, kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi kalau tak puasa, tuan-tuan, bulan Ramadan tak puasa, ada yang tak solat. Allahu Akbar. Kan? Jadi macam mana nak disebutkan dia layak, kan, meraihkan Aidil Fitri itu? Dosa banyak lagi. Kan? Dosa tu banyak lagi. Bukan macam sebagaimana kembali kepada fitrah dia. Orang yang layak puasa, yang benar-benar meraihkan, yang benar-benar melaksanakan amal ibadah yang sebaiknya pada bulan Ramadan, terutamanya ibadah puasa. Berjaya dia menjalani ibadah puasa sebulan di dalam bulan Ramadan, baru dia
Kita sebut puas hati lah raya tu. Raya cukup-cukup. Tu yang tapi raya ni tuan-tuan kena ingat, raya Aidilfitri ni 1 hari je. Tapi kita bantai sampai sebulan. Masya-Allah. Dia punya sambutan hari raya tu. Ada yang tak cukup sebulan, dia bantai pula sampai raya haji. Puas hati sungguh. Ada satu masjid lagi kat KL ni juga, sebab tak sempat sambutan hari raya Aidilfitri pada Syawal, pada bulan selepas Syawal, dia buat pula selepas daripada raya haji baru ni. Ada qada pula. punya lah raya tak apalah tu tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, nak sebutkan bahawasanya demikian sahabat-sahabat, hebatnya mereka. Dahlah puasa, satu, hebat. Yang keduanya, menang di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Padahal orang-orang Yahudi, mereka sebelum hadirnya tentera pasukan muslimin pulang daripada peperangan Badar, mereka telah mengkhabarkan berita palsu kepada orang Madinah. Dah bagi tahu dah. Sebab logik akal mereka ni, mereka kata confirm orang Islam kalah. Tak akan mungkinnya orang-orang Islam itu akan dapat berjaya memenangi peperangan di Badar, mengatasi orang-orang musyrikin yang mana mereka ini terkenal dengan kepahlawanannya. Abu Jahal ada dekat situ, Utbah, Syaibah, semuanya mereka ni dikagumi sebenarnya oleh orang Arab. Pula tu bilangan mereka yang lebih ramai, berlipat kali ganda daripada tentera Islam. Tentera Islam 300 saja, orang musyrikin 1000 orang. Yang cukup dengan kelengkapannya. Itu yang orang Yahudi sebelum tiba sahaja orang Islam ke bumi Madinah, dia dah war-war habis dah. Bahkan mereka telah mengkhabarkan berita palsu bahawasanya Nabi SAW terbunuh di dalam peperangan Badar. Tahu-tahu rupa-rupanya berita yang sampai, berita yang sebenarnya adalah sebaliknya. Orang Islam menang di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Alangkah hebatnya tuan-tuan. Jadi ibarat katanya 2 kali menang. Satunya puasa bulan Ramadan, yang keduanya menang di dalam peperangan Badar. Betapa manisnya. Betapa manisnya nikmat dirasai oleh para pejuang Islam, orang-orang Islam. Memang berjuang ni tuan-tuan, dia ada manis dia, subhanallah. Kalau benar ikhlas kita berjuang di atas jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, rasa nikmat dia. Petah lagi nikmat yang paling kemuncaknya, iaitulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dianugerahkan kepada yang benar-benar ikhlas berjuang di atas jalan agama Allah. Alangkah hebatnya perayaan ini, yang merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala setelah dimahkotakan mereka dengan mahkota kemenangan dan kemuliaan. Alangkah indahnya pemandangan solat Aidil Fitri yang mereka kerjakan setelah keluar dari rumah-rumah mereka, sambil mengangkat suara dengan kalimah takbir, tauhid dan tahmid. Para sahabat pada saat ketika itu, saat melaksanakan ataupun meraihkan Aidil Fitri, mereka keluar beramai-ramai tuan-tuan. Dalam hadis sebut, hatta para wanita yang dalam keadaan haid pun disunatkan mereka ni ra'i sama keluar. Waktu masa tu dia tak buat kat masjid. Solat sunat Aidil Fitri, Nabi SAW tunaikan, laksanakan di lapangan. Di lapangan. Agar supaya wanita-wanita yang dalam keadaan haid sekalipun, maknanya kalau yang haid pun digalakkan, disunatkan untuk hadir sama, apatah lagi yang lain. Waktu solat sunat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, walaupun dia sunat tapi sangat digalakkan, keluar, ajak keluar. Jangan tidur waktu tu. Kan? Jangan kata tak apalah solat sunat je pun. Jangan. Keluar. Kan? Bangun. Berpakaian comel lah. Kan? Sunat. Pergi solat sunat
Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, pergi. Sedangkan yang dalam keadaan haid pun digalakkan untuk hadir, apatah lagi yang lain. Itu nak sebutkan. Sebab tu dibuat di lapangan. Rasulullah SAW tunaikan, Nabi SAW berkhutbah di lapangan. Tapi hari ini lokasi ataupun tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat Aidil Fitri itu sekarang ni dibina masjid, tuan-tuan. Dibina masjid. Masjid namanya Al-Ghamamah. Al-Ghamamah ni iaitulah maknanya awan. Jadi kalau tuan-tuan pergi masjid tu nampak macam dia punya bumbung dia tu dia buat macam awan. Subhanallah. Sebab dekat lokasi yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat istisqa. Yakni solat minta hujan. Jadi sunat juga kalau istisqa kan, khusuful qamar kan, gerhana bulan, gerhana matahari, solatnya dekat lapangan. Subhanallah, saat Nabi SAW solat sunat istisqa turun hujan. Hujan turun, datang gerombongan awan, turun hujan. Sebab tu dinamakan masjid itu Masjid Al-Ghamamah. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat Madinah di Masjid Nabawi kan, menghadap arah kiblat sebelah kanan. Sebelah kanan tu ada beberapa lokasi masjid. Ada Masjid Al-Ghamamah, ada masjid, ada banyak masjid situ. Kadang ramai tanya juga, itu masjid apa, itu masjid apa. Subhanallah, dikatakan di situlah lokasinya, di lapangan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in melaksanakan solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha, solat istisqa dan lain-lainnya. Bukan dekat masjid. Dekat lapangan. Dan ketika itulah kedengaran suara takbir. Balik daripada perang Badar tu takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kat Malaysia minta takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. Membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunat takbir masa tu. Sampailah solat sunat Aidil Fitri ditunaikan. Sunat daripada malamnya sampailah sehinggalah solat sunat Aidil Fitri ditunaikan. Sepanjang tu sunat takbir. Kita kat Malaysia masya-Allah, alhamdulillah ada majlis, saya tak pasti nama dia betul tak, Meraban apa? Betul ke tuan-tuan? Yang dari rumah ke rumah. Kan? Jadi malam tu kadang-kadang tuan-tuan ada setengah tempat. Kalau di Johor saya dipahamkan sampai malam. Sampai awal pagi takbir. Rumah pergi rumah ni takbir. Itu kiranya memang tak ada diamalkan oleh orang Arab, tapi sememangnya tuan-tuan ianya adalah di antara adat yang sangat baik. Takbir, kadang orang tak takbir pun malam. Takbir kat masjidnya. Sebenarnya sepanjang malam tu sunat takbir. Jadi orang kita dia ada inisiatif, dia pergi takbir rumah ke rumah. Sampai tengah malam takbir pergi Allahu Akbar. Ini antara satu ibadah yang sangat hebat tuan-tuan, sangat mulia. Namanya betul ke saya sebut ni? Meraban. Kalau salah tolong betulkan. Meraban ke apa nama istilah ada tu. Jadi itulah lebih kurang takbir. Sebab ramai orang dia tak takbir malam raya depan TV. Kalau depan TV tengok TV, main handset, lupa takbir. Sepatutnya banyakkan takbir kan. Kalau tidak di masjid kan, di rumah ke rumah dan sebagainya. Hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap-harap rahmatnya serta keridhaannya setelah mereka mendapat beberapa banyak nikmat dan kemenangan. Bila dianugerahkan nikmat kemenangan, jadi diajarkan kepada kita untuk memperbanyakkan takbir. Jadi bila raya tu memang sebenarnya hari kemenangan. Betul lah takbir. Jadi kalau dianugerahkan kejayaan kemenangan, takbir Allahu Akbar. Kalau Aidil Fitri dengan takbir raya itulah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ada, kalau di Malaysia kita ni digunakan sama ada dengan lagu sikah ataupun dengan lagu jiharkah. Lagu jiharkah ni tuan-tuan dia lagu agak happy sikit. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Happy sikit. Tapi walaupun lagu dia happy, ramai juga orang yang takbir, dengar takbir menangis. Wallahu alam kenapa? Kan? Lagu tu sebenarnya lagu lebih kepada kemenangan, ataupun lagu sikah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada juga lagu sikah biasa dibawakan semasa kan berzanji dan yang seumpama dengan dia lah. Wallahu alam, dia menggambarkan macam mana semangat. Kalau sikah ni lebih kepada semangat lah. Kalau jiharkah tadi, jiharkah tu lebih kepada kan menggambarkan kegembiraan. Wallahu alam. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal itu kepada mereka dengan firman-Nya, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Allah Taala ingatkan kepada orang Islam bahawasanya kemenangan itu daripada Allah. Kemenangan yang dikecapi itu adalah nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut wadhkuru, dan ingatlah, idh antum qalilun mustad'afuna fil ard, ketika kamu sedikit bilangannya. Antum qalil, qalil ni sikit bilangan. Allah Taala ingatkan sahabat-sahabat kamu kecil. Mustad'afuna fil ard, serta tertindas di atas muka bumi ni. Takhafuna an yatakhattafakumun nas, kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu. Fa'awakum, maka Allah SWT memberikan kamu tempat permustautin. Wa ayyadakum binasrih, dan diperkuatkannya kamu dengan pertolongannya. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqakum minat tayyibat, serta dikurniakannya kamu daripada rezeki yang baik-baik. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 26. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in bahawasanya kemenangan itu adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan, mereka bukan sekadar meraihkan kemenangan. Mereka bukan sekadar bertakbir, bertahmid, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya tak kala itu kemenangan yang mereka kecapi itu, mereka tahu memang adalah pertolongan daripada Allah. Maka sebab itulah hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah datangnya dan kemenangan, di situ datangnya nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, selesai bicara tentang peperangan Badar Al-Kubra. Tapi peperangan Badar ni tuan-tuan, dia bukan penghujung. Dia bukan dah habis, bukan menang tu terus happy ending terus. Tak, ada lagi bicara dia. Jangan ingat orang-orang musyrikin ni mereka senang melihat orang-orang Islam tu senang. Kan? Apatah lagi apabila yang telah terkorban di medan Badar itu ramainya daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy.
Jadi orang-orang musyrikin yang dekat Mekah tu, mereka ni tuan-tuan mula-mula sedih. Sampai ada daripada kalangan mereka yang melarang ahli keluarga meratapi ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Padahal tak tahan nak nangis ya. Semua bila ahli keluarga meninggal, biasalah menangis, sedih. Dia larang menangis. Larang orang-orang meratapi, larang menangis. Ya Allah, tak tahulah. Kan? Tak nak supaya dilihat mereka ni dalam keadaan sengsara dan dalam keadaan yang sangat lemah. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka telah merancangkan untuk balas dendam. Dalam misi balas dendam ni, tuan-tuan, itu yang berlakunya satu peperangan lagi yang namanya peperangan Uhud. Memang peperangan Uhud itu adalah peperangan balas dendam di atas kekalahan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, mereka di Badar. Maka mereka buat persiapan. Adalah beberapa persiapan. Yang peristiwa Uhud ni tuan-tuan, kita nak masuk bicaranya, bukannya yang terdekat ni, sebab di antara peperangan Badar dan juga peperangan Uhud ada beberapa peristiwa lah. Ada beberapa peristiwa. Dan sebelum terjadinya peperangan Uhud. Tapi biasanya kita kalau nak pergi ke medan Uhud, kalau tuan-tuan di Madinah Al-Munawwarah, biasanya nak on the way nak pergi Uhud, biasanya mutawif cerita peperangan Badar. Bagi nampak sikit kenapa faktor terjadinya peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab kalah kat Badar. Kalahnya orang Islam dekat Badar. Jadi sebab tu mereka ni balas dendam. Balas dendam itu iaitulah di medan Uhud. Terjadi peperangan Uhud. Tapi di antara peperangan Badar dan Uhud ada beberapa peristiwa yang disebutkan menerusi kitab, yang insya-Allah yang ini kita akan bicarakan tuan-tuan. Antara peristiwa ataupun antara kisah yang berlaku saat di antara peperangan Badar dan Uhud, iaitulah komplot untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada daripada kalangan ahli keluarga yang tak puas hati, dia buat komplot. Komplot tak ramai, 2 orang dekat Kaabah. Peristiwa ni hebat tuan-tuan. Dia bincang dekat Kaabah je, dekat Hijr, 2 orang. Antara salah seorangnya iaitulah Safwan bin Umayyah. Umayyah ini adalah yang dibunuh oleh Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, tuan kepada Sayyidina Bilal. Umayyah bin Khalaf. Anaknya Safwan tak puas hati. Anaknya buat komplot untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga antara peristiwa yang berlaku iaitulah peperangan Bani Qainuqa. Orang Yahudi buat hal pula. Orang Yahudi dan mereka buat hal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak mereka telah dibuat janji setia dengan Nabi SAW. Akhirnya ada daripada kalangan Yahudi itu mereka yang telah mencabuli perjanjian dengan Rasulullah SAW, bahkan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga peristiwa iaitulah peperangan As-Sawiq, peperangan Dhi Amr dan juga pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Yang ini insya-Allah tuan-tuan, kesemuanya kisah-kisah ni kita akan cuba bicarakan pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah Taala memberikan kesempatan itu kepada kita semua insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, segala kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.